Kita akan sambung dengan epistemological consideration. Mungkin kalau yang ni tolong mutekan mic masing-masing ya. Terima kasih. Okey, baik kelas. Apa itu yang dikatakan sebagai aspek epistemologi? Ya. Epistemologi ni kalau boleh kita kaitkan dengan bahasa yang mudahnya ialah dia berkait dengan macam mana kita menerima sesuatu, pengetahuan itu ya menjadi sesuatu yang kita terima pakai. Ya, so kita katakan di sini dia kata an epistemological issue concerns the question of what is or should be regarded as acceptable knowledge in a discipline. Maknanya kalau kita nak menerima sesuatu itu sebagai satu ilmu pengetahuan, ianya mestilah sesuatu yang kelas. Yang betul, yang benar. Betul tak? Ya, sesuatu itu mestilah sesuatu yang benar dan juga dipercayai. Okey. Dan okey, kalau saya tak nak cerita panjang kat sini takut you pening. Okey, kita tengok pula tentang falsafah itu tadi. Kalau kita cakap tentang falsafah penyelidikan, dia melibatkan apa? Ni kalau kita lihat kat sini, dia melibatkan experiences, pengalaman, kemudian beliefs, pengetahuan, kepercayaan dan juga value ataupun pegangan lah yang boleh mempengaruhi cara seseorang individu itu untuk perceive reality. Maksud untuk dia menerima itu sebagai, dia melihat itu sebagai satu realiti dan juga sesuatu kebenaran. Itu falsafah ni. Research falsafah dalam penyelidikan maksudnya bagaimana kita nak memastikan this is something that we believe and it is truth, therefore we acknowledge perkara itu sebagai satu knowledge, ya. Tak apa, mungkin masih macam kata apa ni kan, masih tak boleh nak ni lagi, kita teruskan pada slide seterusnya. Mungkin lepas ni you akan nampaklah the overview of apa yang kita katakan sebagai research epistemology dan juga paradigm. Okay, basically kelas, kalau kita lihat kepada paradigm, paradigm ni macam boleh kita katakan macam mazhab. Mazhab. Bila kita sebut mazhab, kalau bagi orang Islam, mazhab ni maksud dia apa kelas? Apa maksud mazhab? Kita orang kata pegangan, betul tak? Ya? Apa yang ikut? Kepercayaan. Kepercayaan, pegangan, therefore dia akan mempengaruhi cara kita melihat sesuatu itu, betul tak? Cara kita menilai sesuatu, cara kita meletakkan hukum sesuatu kan. Contoh kalau kita ada Imam Abu Hanifah, kita ada Imam Syafi'i dan sebagainya. Dan di setiap mazhab itu, dia percaya kepada bahawa tentang tauhid. Kalau kita dalam kajian kita, tauhid kita ialah apa dia? Kita nak melaksanakan kajian untuk apa tadi? Merujuk kepada asas kajian, ingat tak? Kenapa kita melaksanakan kajian? Kita hendak mencari jawapan, betul tak? Ya? Hello? Ya, betul. Betul. Dah lost kan ni? Bila sebab dengan epistemology, paradigm, you all dah lost dah. Okay. So, okay. Ingat whatever paradigm, whatever mazhab ataupun topi yang kita guna bila kita melaksanakan kajian, semuanya adalah menuju kepada objektif yang sama, iaitu apa dia kelas? Mendapatkan jawapan kepada persoalan-persoalan kajian kita. Pegang yang tu pegang yang tu. Sebab bila kita buat penyelidikan mesti kita nak cari jawapan kan. Sebab tu kita collect data. Kalau kita buat penyelidikan, kita tak collect data, itu bukan penyelidikan namanya sebab kita tidak mendapat jawapan. Kan daripada data lah kita dapat jawapan. Okey, so sekarang ni paradigm adalah mazhab ataupun pegangan bagi seseorang penyelidik ketika dia melaksanakan kajian. Walaupun bagi kesemua empat ini merujuk kepada objektif yang sama, iaitu mencari jawapan kepada persoalan kajian, namun di dalam paradigm ataupun mazhab-mazhab pelaksanaan tu kita ada empat cara ataupun empat gaya pemikiran, ya kelas? Ya. Kita ada interpretivism, kita ada positivism, kita ada critical dan juga kita ada pragmatism. Ada empat tetapi ini mazhab utamalah, tetapi yang saya rasa lebih banyak yang kita akan kata deal with ialah interpretivism dan juga positivism. Manakala critical ni mungkin tidak banyaklah diguna pakai dan mungkin ada sedikit yang menggunakan pragmatism. Jadi tak apa, you pegang dulu bahawa paradigm merupakan kata approach approach ataupun pendekatan yang dipegang oleh
mereka yang percaya dengan pendekatan-pendekatan ini. Maksudnya contoh kalau orang kata bahawa saya adalah interpretivism punya orang, maksudnya dia ada gaya dan juga ada approach penyelidikan yang tersendiri yang mana mungkin ada sedikit perbezaan dengan positivism. Ya, begitu juga kalau dalam pragmatism dia kata saya bila nak melaksanakan kaji penyelidikan, tujuan saya yang utama ialah untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang timbul. Ya, jadi untuk menyelesaikan dia adalah kaedah-kaedah yang tertentu di dalam pragmatism. Begitu juga dengan kritikal. Boleh setakat ni? Boleh doktor, boleh. 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 Boleh doktor, insyaAllah. Now, macam saya katakan tadi, saya nak highlightkan dua yang utama terlebih dahululah. Itu tentang dua epistemologi ataupun dua gaya pemikiran yang kita lihat dalam kajian kita ini. Okay. Yang pertama dipanggil sebagai positivism, yang kedua kita ada interpretivism. Okay, saya lah letak siap-siap kat situ. Kalau positivism, dia lebih kepada apa kelas? Kuanti. Kuantiti kan? Manakala interpretivism lebih kepada Kualitatif. apa beza kuanti dengan kuali ni? Kuanti kena nombor, kualiti kena words. Yang paling basic lah kan, yang paling basic kuanti nombor, kuali words, Words. ayat dan Words. sebagainya, sentences dan sebagainya. Okay. So kita tumpu pada dua dulu epistemologi ataupun paradigm yang utama ya. Maknanya satu mazhab positivism, satu lagi mazhab interpretivism. Bagi positivism didasari oleh kajian-kajian di dalam orang kata lingkungan kuantitatif, manakala interpretivism lebih diassociated dengan kajian-kajian yang di dalam perspektif kualitatif. Alright. Now, apa yang dimaksudkan dengan positivism? Positivism apa tadi kelas? Kuanti ke kuali? Kuanti. Kuanti ya. Kuanti. Baik, dalam kuanti. Dalam kajian yang didasari oleh mazhab kuantitatif ini ataupun positivism ini, dia kata apa? Dia advocates the application of the methods, ya, menggunakan kaedah-kaedah of the natural sciences to the study of social sciences. Dia menggunakan walaupun kita sekarang ni bidang social science, betul tak? Kita adalah bidang social science lah bila kita duduk di dalam pendidikan. Payung utama kita sebenarnya adalah social science. Tetapi dia kata oleh pengkaji-pengkaji dalam social science yang apabila dia melaksanakan kajian menggunakan pendekatan positivism, dia sebenarnya menggunakan kaedah-kaedah ataupun metod yang ada di dalam natural science. Ya, kaedah yang orang kata lebih berprosedur, lebih rigid, lebih stringent, walaupun kajian itu kita laksana di dalam bidang kita itu social sciences. Okay? Dan apa dia sebenarnya tujuan utama bila kita berpegang dengan kajian positivism? Dia kata di under positivism punya mazhab ataupun pegangan ataupun kaedah dan juga pendekatan, bila kita buat kajian, tujuan dia ialah apa dia kelas? The purpose of theory is to generate hypotheses that can be tested. Dalam kajian kuantitatif, dia banyak melibatkan bagaimana kita nak menghasilkan hipotesis yang boleh kita test. Okay? Dan apabila kita buat macam tu, dia akan membolehkan kita membuat sesuatu penerangan tentang dapatan kita itu secara didaktif. Nanti kita akan tengok apa maksud didaktif, apa maksud induktif. Tapi pegang setakat itu dulu Okay. Kemudian, on the other hand, we have interpretivism. Dia kata interpretivism adalah satu mazhab, satu pegangan, satu pendekatan ataupun approach yang kontras dengan apa dia tadi? Positivism. Maksudnya, positivism dengan interpretivism ni boleh comes together tak? Boleh tak dia berjalan seiring kelas? Tak boleh sebab dia orang kata dia kontras, dia sangat kontras antara satu sama lain. On one hand kita ada positivism, on the other we have interpretivism. Okay, jadi dia kontras. So kalau di dalam positivism itu tadi, kita kata tujuan kita ialah untuk kita test hipotesis, betul tak? Kita ada assumption, kemudian kita buat collect data, kemudian kita test. Dan kita tengok, assumption kita tadi yang kita dah letak dalam hipotesis kita itu, betul ataupun tidak? Signifikan ataupun tidak? Itu di dalam positivism. Tetapi di dalam interpretivism, apa dia kata di sini?
interpretivis, iaitu orang-orang yang berpegang dengan mazhab interpretivism, percaya bahawa the social sciences, kita ni lah ya, people and their institutions, is fundamentally different from that of the natural sciences. Perasan tak tadi? Dalam sebelum ini, dia kata apa? Positivism, dia kata apa? Dia guna methods of natural sciences kan? Yes. Itu pegangan positivism. Tapi interpretivism dia kata apa? Different Maksudnya dalam interpretivism, dia tidak menerima pendekatan natural sciences untuk memahami konteks social sciences. Okay, itu antara perbezaan utama. Okay. Dan di dalam interpretivism, penekanannya ialah kepada apa dia? Distinctiveness, perbezaan humans, manusia ni as against the natural order. Maksudnya dengan arti kata lain, di dalam interpretivism, dia respect the differences. Dia mengakui ataupun meraihkan perbezaan antara manusia, antara human and the objects of the natural sciences, and therefore requires a social scientist to grasp the subjective meaning of social action. Maksudnya dalam interpretivism ni dia sangat, orang kata, fleksibel, dia sangat loose, di mana dengan arti kata lain dia meraihkan perbezaan. Sedangkan di dalam positivism, di dalam kajian secara kuantitatif, kalau you boleh ingat lah, dulu ada buat kajian kan masa first degree kan? Okay. Mungkin ada, kalau orang yang buat kajian secara kuantitatif, apa yang perlu dia buat ialah sebelum dia dapat analyse data, apa yang perlu dia buat? Dia kena buat test apa? Normality test. Kan? Apa tujuan buat normality test? Ingat lagi tak? Kenapa kita buat ujian normality? Tak ingat dah. Kenapa kita nak buat ujian normality dalam kajian kuantitatif ataupun positivism? Kerana kita nak memastikan bahawa data kita itu bertabur secara normal. Maknanya tidak ada skewed, tak ada pencong. Bila normal, maknanya kita seolah-olah menjangkakan bahawa setiap orang mesti sama. Faham tak? Katalah kalau you ada soalan ataupun item dalam soal selidik, kita ada, kalau kita guna Likert scale kan, 1, 2, 3, 4, 5. Biasa jumpa kan? 1, 2, 3, 4, 5. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Jadi, kita nak supaya seboleh-bolehnya kebanyakan responden yang kita jawab tu mean dia sama. Maksudnya kalau ramai yang pilih 4, 4, 4, 4, 4 ataupun 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5 maknanya dia akan bertumpuk kepada satu mean yang sama. Tetapi kalau sekiranya katalah kita ada 500 responden, 2 orang jawab 1 atau 2, manakala yang majoriti jawab 4, 5, 4, 5. Apa akan jadi pada taburan data itu kelas? Mean dia akan tarik tak? Tarik. Mean akan tarik ya. Maksudnya sepatutnya kalau semua orang 500 tu 4, 5, 4, 5, mean dia lebih kurang dalam 4.5, 4.7, 4.9 kan? Maknanya range between 4 and 5. Tetapi kalau ada 2 atau 3 yang jawab 1 atau 2, dia akan tarik mean tau. Dia tak akan pergi ke 4.5. Mungkin kurang daripada itu. So di dalam positivism, oleh kerana dia kata, assumption dia, everybody should be normally distributed, which mean everybody should be homogeneous. Maknanya sama ciri-ciri dia. Therefore apa yang positivis ataupun pengkaji kuantitatif akan buat kepada yang 2-3 orang ni, apa dia buat? Dia akan buang. Buang. Takkan ambil. Bolayan. You don't belong to this group. Therefore you will be expelled. So kita buang je. Kita tidak menerima sebab di dalam positivism kita nak supaya semua orang homogeneous. Okay. Tetapi di dalam interpretivism, kajian secara kualitatif, kontras tadi kan? Dalam kajian interpretivism, pengkaji-pengkaji yang melaksanakan kajian secara kualitatif, dia meraihkan perbezaan individu. Katalah mungkin dia interview 20 orang, 19 ataupun 18 orang nadanya sama. Seorang je yang jawab membangkang. Tetapi di dalam interpretivism, apa yang penyelidik akan buat? Adakah dia akan buang yang nombor 1 ni? Yang seorang ni? Tak. Tak. Dia akan kaji lagi. Yes. Itulah sebenarnya yang menyebabkan, dia akan tanya, kenapa seorang ni ada ataupun 2 orang ni lain daripada grup ni? So dia akan kaji lagi, why the different takes place. Itu dalam interpretivism.
Okay, sebab tu dia katakan di dalam interpretivism dia tidak menggunakan pendekatan secara natural science. Di dalam natural science dia mesti normally distributed. Whoever yang outliers, yang tak duduk dalam distribution yang normal tidak boleh diterima pakai di dalam kajian ini. Tetapi dalam interpretivism dia menerima perbezaan itu sebagai satu peluang untuk dia meneroka untuk mendapatkan jawapan yang lebih mendalam tentang apa yang dia hendak kaji. Okay? Okay. Sama juga macam ni kan? Okay. Cuba you interpret apa yang you nampak dalam gambar ni. You nampak apa dalam gambar tu? Masing-masing nak memenangkan pandangan masing-masing. Okay, masing-masing nak memenangkan dia. Maksudnya katalah yang sebelah kiri ni, apa yang ada dalam fikiran dia? Ni contohnya pemikiran ni lah. Dia nampak apa? Diri dia lebih lagi. Dia yang betul. Maknanya dia lagi besar kan? Dia lagi besar berbanding dengan orang yang sebelah ni. Betul tak? Dan orang kat sebelah ni pula menganggap sama dia yang lebih besar, orang ni lebih kecil. Maksudnya di situ ialah, hey, you should listen to me. Lebih kurang macam tu kan? So maksudnya, kalau di dalam interpretivism, apa juga pandangan yang ada daripada dua orang ini, kita terima. Ya, maksudnya kita tidak mengatakan bahawa oleh kerana adanya perbezaan, maka kita nak cari sesuatu, kita nak force everybody to come to the certain agreement tentang sesuatu isu ataupun perkara. Okay? Tapi kalau dalam positivism, kita menganggap bahawa, oh okay, saya tahu segala-galanya, oleh kerana itu siapa yang bercanggah yang berbeza, you don't belong to this group. Okay? Now, kita tengok ini saya ambil daripada buku Bryman. Apa dia antara common contrast perbezaan yang kebiasaannya kita boleh lihat antara kajian secara kuantitatif dan juga kualitatif. Okey, kuantitatif tadi mazhab apa kelas? Positivism. Positivism. Kualitatif ialah Interpretivism. interpretivism. Okey, soalan nombor 16 Okey. Soalan exam nombor 16. Now, cuba lihat macam tadi, kita dah sebut tadi kan, apa dia perbezaan asas antara kuantitatif dengan kualitatif. Dalam kuanti melibatkan apa kelas? Data yang berbentuk nombor ataupun numerical. Of course lah kan, sebab bila contoh kita buat kajian secara kuantitatif, antara instrumen yang kita gunakan untuk kita collect data, contohnya adalah kita menggunakan questionnaire. Dan di dalam questionnaire kita ada soalan-soalan ataupun item yang mana apabila responden nak menjawab, dia kena tick saja kan. Dia pilih 1, 2, 3, 4, 5 dan akhirnya apa dia yang data yang kita dapat adalah dalam bentuk nombor. Maksudnya taburan dia, berapa orang yang tick nombor 1, berapa orang tick nombor 2 dan akhirnya ni kita come up dengan min, betul tak? Untuk item 1, berapa min dia? Yang berapa tahap persetujuan? Berapa tahap orang kata sama ada persetujuan ke, pengetahuan ke, ya? So kita akan dapat dalam bentuk min ataupun dalam bentuk peratusan ataupun dalam bentuk perpuluhan. But on the other hand, kita ada kualitatif kan? Okay. Kalau saya tanya, apa pendapat you setakat ini tentang khusus kaedah penyelidikan 1 kelas? So far good. So far so good. Lagi? New knowledge. Okay, lagi? To refresh the memory from degree. Okay, baik. Itu adalah contoh bila kita collect data menggunakan kaedah kualitatif iaitu interview. Dalam interview, apa yang kita dapat data dia? Yang you jawab tadi. Words kan? Saya dapat ayat, sentences. Tak ada pun jawab, kalau saya tanya, apa pendapat you tentang KP1 setakat ni? Oh 14, 13, 12 doktor. Kan? 500 point, 540.3 tak ada kan? So maksudnya dalam bentuk words, dalam bentuk sentences. Okay, so itu perbezaan yang utama lah. Sajalah buat lawak dengan you all kan. Okay. Manakala kuantitatif, perbezaan yang kedua ialah dia kata points of view of researcher. As compared to qualitative, dia points of view of participants. Apa maksud dia kelas? Apa yang kita akan maksudkan, kita kata kuantitatif ni berpaksikan kepada sudut pandangan ataupun pandangan seorang researcher. As compared to kualitatif, lebih kepada sudut pandangan participants. Siapa agak-agak boleh jawab?
Mungkin boleh elaborate. So quantitative kan diorang memang they have a set already. Like just macam tadi doktor cakap, dia kalau diorang tak dapat jawapan yang semua sama at 4 or 5 kan in the like a scale, and they will just like macam buang je diorang tu. Discard saja, okay. Sebab diorang memang nak semua agree to them. Mhm. Lebih kurang macam tu lah. So macam for the qualitative one, it will be like more like try to understand the perspective of the other person, the participants, so they will interpret it from that view, not from themselves lah. Okay, alright. Okay, thank you Nailah. Yang lain? Doktor, saya Ya, sila. apa nak cakap? Okay, Hazrina ya. Tak sila cakap dulu. Sila. Hazrina ya. Okay, saya ni pula doktor, bila doktor tanya tentang point of view of researcher dengan point of view of participant ni kan, macam mengingatkan saya tak faham sangat, tapi mengingatkan saya dengan perkataan didaktif dengan induktif tu. Sebab dia ada kaitan dengan macam point of view of researcher yang kuantitatif ni, kita dah setkan dia punya teori dia and then bergerak kepada skop yang lebih besar. Manakala kualitatif ni pula, point of view of participant ni, dia meraihkan semua pandangan secara overall tadi tu, yang ramai tadi tu, baru dia come out dengan yang kecil. Gambaran saya lah, daripada kecil ke besar dan besar ke kecil. Gitu. Okay. That's a good point. Thank you. Alright. Dua-dua tu saya boleh terima lah maksudnya dari sudut ni. Mungkin saya boleh tambah sedikit ya. Saya tambah sedikit. Saya setujulah dengan pendapat siapa tu, Hazrina tadi yang second tu. Hazrina ke yang dia cakap tadi, yang second tadi? Ya saya doktor. Okay, Hazrina. Okay, alright. So, saya nak tambah sedikit ada dua istilah yang saya rasa saudari-saudari perlu kuasai. Kita ada etik dan juga emik ya. Etik perspektif dan juga emik perspektif. Kalau bila kita sebut tentang kuantitatif, kajian dia betul lah macam yang dikatakan tadi. Bila kita buat kajian secara kuantitatif ni, cuba kita ingat balik apa proses yang seseorang researcher itu akan lalui bila kita ataupun dia melaksanakan kajian secara kuanti. Nak collect data, katalah menggunakan questionnaire, betul? Okey, dalam questionnaire tu kita perlu ada construct dan perlu ada item. Ya? Ni saya tak nak ceritalah beza construct dengan item, mungkin nanti kita akan masuk dalam topik-topik yang lain. Okey, katalah kita ada item-item yang kita nak ukur berdasarkan kepada apa di research question yang kita nak ukur tadi kan. Kita dah ada research question, therefore kita nak cari jawapan, kita pun letaklah item-item yang akhirnya bila kita dapat data, dia akan menjawab kepada persoalan kajian kita. So di dalam kita buat questionnaire, mungkin ada pengkaji yang akan develop his or her own item. Dia akan develop sendiri based on dia punya pembacaan, literature review yang dia buat. Mungkin juga ada penyelidik yang akan mengadaptasi. Maknanya dia boleh tengok soal selidik yang digunakan oleh penyelidik sebelum ni, tapi dia buat pengubahsuaian. Atau mungkin boleh jadi penyelidik, ada juga penyelidik yang ambil sebiji ya, 100% sama dengan item-item yang telah digunakan pakai oleh penyelidik yang sebelum ini. So tak ada masalah itu. Perlu ada justifikasi. Tetapi apa yang saya nak tekankan di sini ialah, cuba kalau kita tengok item dalam soal selidik kan, katalah macam contohnya saya bersetuju bahawa penggunaan Google Classroom dapat meningkatkan kolaborasi dalam kalangan pelajar, contoh So itu satu kenyataan. Dan kita ada pilihan jawapan 1, 2, 3, 4, 5. Is that correct? Kan? So let's say untuk kita melihat pandangan guru tentang penggunaan Google Classroom, saya berbalik pada tajuk tadi lah ya. Kita ada, katalah kita ada 10 soalan. Dan 10 soalan itu siapa yang tentukan kelas? Siapa yang meletakkan item itu? Researcher. Maksudnya kita yang, maknanya kenapa kita letak 10 soalan itu? Kerana mungkin berdasarkan teori-teori yang kita guna, berdasarkan literature yang kita baca, atau berdasarkan questionnaire yang lepas, inilah aspek yang ditanya apabila kita nak memahami tentang mungkin persepsi guru terhadap penggunaan Google Classroom. So that means di dalam kuantitatif, kalau kita ada 10 soalan, berapa jawapan kita dapat? Kalau kita ada 10 item, berapa jawapan kita dapat? 10 item lah kan? 10 jawapan lah kepada item-item itu. Dan
di dalam kuantitatif sometimes, pernah tak you all terima, macam saya selalulah kan, bila saya dapat questionnaire ni, kadang-kala saya tak jawab soalan tu, saya tolong betulkan soalan item tu. But sometimes ada item tu yang saya tak boleh nak jawab kerana tidak berkait dengan konteks saya. Okay? Jadi maknanya, tetapi saya tidak ada ruang untuk memberikan jawapan dalam konteks saya kerana tidak ditanya. Betul tak? Jadi sekarang ni maksudnya points of view of researcher di dalam kuantitatif dia sangat berbentuk etik tau. Maksudnya apa yang kita tanya itulah yang kita jawab. Dan kenapa kita tanya? Kerana kitalah yang serba tahu, betul? Kitalah yang menentukan, oh saya nak faham ini ada 4 konstruk utama, ini yang saya nak tahu. Other than that, I don't care lah sebab ini saja yang saya nak tahu. So itu maksudnya points of views of researcher. But on the other hand, kualitatif secara induktif itu tadi, maksudnya bila kita pergi ke lapangan kelas, apabila kita buat kajian secara kualitatif, kita sebenarnya adalah, the researcher is actually the main instrument tau. Orang kata, takkanlah kita jadi instrumen, kita kan orang. Yes, you are the main instrument if you are doing a qualitative research. Sebab apa? Sebab kitalah yang akan pergi interview dengan responden tu. Kitalah yang akan buat transkrip, kitalah yang akan coding, kitalah yang akan go back to our respondents to verify whether the coding ataupun interpretation yang kita buat itu tepat ataupun tidak dengan apa yang mereka maksudkan apabila mereka menjawab kepada kita semasa temu bual. Dan sebab itulah dalam kualitatif, the main research instrument is actually the researcher itself or himself or herself. So bila kita pergi ke lapangan, bila kita pergi interview, apa yang researcher bawa, apa dia kelas? All the open-ended questions, right? Open-ended. Open-ended, lawan dia adalah close-ended. Close-ended ialah dalam bentuk item questionnaire tadi. Maknanya kita ada satu item, setuju tak setuju. Kan? Maksudnya sama ada setuju, berapa tahap setujuan responden, kalau tak setuju berapa tahap dia? 1, 2, 4, 5. Tetapi dalam bentuk kajian secara kualitatif, bila researcher pergi berjumpa dengan responden, who is the expert in this context? Participants. Because they know what is going on in their very own context of isu yang kita nak kaji. Jadi kita sebagai pengkaji kualitatif, bila kita pergi ke lapangan, kita sebenarnya pergi dalam keadaan yang kita tak tahu apa-apa. Dan kita menganggap bahawa whatever comes from our participants, that are the truth. Ya, sebab itu dikatakan kualitatif ini berbentuk points of view of participants. Maknanya apa yang participant cakap itulah sebenarnya kebenaran. Ya, so kita kena terima itu sebagai satu jawapan kepada persoalan yang kita nak jawab. Sebab tu bila kita buat interview, you kena ada kemahiran lah untuk melaksanakan interview ya. Kita perlu soalan berbentuk open. Maksudnya kita tak boleh berbentuk close. Contohnya cikgu setuju atau tidak Google Classroom ni bagus? Setuju ke tak? Jadi cikgu tu jawab apa? Responden tu jawab apa? Sama ada setuju ataupun tidak saja. Sebab close ended kan? Macam mana kita nak openkan soalan tu? Kalau kita tak tanya persetujuan tentang penggunaan Google Classroom. Apakah pandangan cikgu? Apa pendapat cikgu tentang Google Classroom? Apa pendapat cikgu tentang penggunaan Google Classroom untuk pengajaran secara remote ni? Jadi kita akan dapat apa kelas? Macam-macam jawapan kan? Ya, which yang di mana kita mungkin tak dapat jawapan yang pelbagai itu bila kita buat kajian secara kuantitatif. Sebab apa? Sebab kita telah menentukan apa soalan kita nak tanya. Inilah pilihan jawapan dia. Okay, sebab itu kita katakan dalam kajian kualitatif points of views of participants. So jelas apa perbezaannya Okay. Right. Kemudian dalam kuanti of course sifat dia adalah researcher distant. Bila kita buat questionnaire, kita hantar dekat sekolah-sekolah, misalnya dalam konteks sekolah kan, kita jumpa tak dengan responden kita? Most of the time tak kan. Kita hanya pergi jumpa dengan gatekeeper sekolah lah. Kita jumpa sama dengan PK1 ke, dengan pengetua ke, ya, silap-silap PK HAM kan. Okey, kita beritahu ciri-ciri cikgu saya nak buat kajian kepada cikgu-cikgu yang mengajar sains contohnya dalam kajian Google Classroom tadi yang menggunakan Google Classroom. Jadi sekolah lah yang menentukan siapa dan apa yang kita dapat itu adalah jawapan yang daripada entah siapa-siapa cikgunya. Maksudnya kita tak kenal dan kita tak jumpa dengan responden kita. Itu dikatakan sebagai distant.
Tetapi dalam kualitatif, of course, kita akan berhadapan secara face to face ataupun secara maya lah. Mungkin dalam kajian sekarang ni kita banyak buat kata collect data, boleh guna Zoom, you boleh guna Google Meet dan sebagainya untuk kita dapatkan jawapan. Tetapi dalam kualitatif, of course, kita close dengan responden kita. Dalam kuanti dia berbentuk teori testing, maksudnya dia nak test teori tu. Ya, kita macam tadi, contoh bila saya nak buat penerimaan guru tentang penggunaan Google Classroom, saya gunakan CBAM, Concern Based Adoption Model. Itu adalah teori yang saya nak guna. Kerana di dalam CBAM kata, untuk seseorang itu menggunakan sesuatu teknologi, dia perlu ada beberapa construct. Maksudnya dia mesti perceive bahawa teknologi itu dalam konteks ini, Google Classroom itu ease of use, mudah untuk digunakan. Konstruk yang kedua, pengguna mestilah merasakan bahawa Google Classroom ini ada kata usability dia, kebolehgunaan dia. Okay? So itu yang kita perlu test di dalam kuantitatif. But on the other hand class, dalam kualitatif dia lebih kepada teori emergent. Maksudnya, macam saya katakan tadi, of course dalam setiap kajian mesti didasari oleh teori kan. Cuma sedikit perbezaan apabila kita melaksanakan kajian secara kualitatif ini, sometimes kita teori itu emerge dengan tersendiri. Sometimes macam kajian saya masa saya buat PhD, saya buat kajian tentang saya mengukur saya cuba untuk memahami aspek identiti guru-guru in relation to their participation in online communities of practice, di mana saya melibatkan cikgu-cikgu daripada few high performing schools in Malaysia, and then I put them together into one virtual platform, and then daripada situ saya minta mereka share apa dia best practices mereka di dalam pengajaran dan apa dia challenges that they are facing with. Then saya nak memahami sejauh mana identiti dia tu mempengaruhi penglibatan mereka di dalam online virtual platform itu tadi. So apa yang berlaku kelas, saya share sedikit lah kan. Objektif kajian saya pada asalnya, research question saya pada asalnya ialah bagaimanakah identiti guru ini mempengaruhi penglibatan mereka di dalam online communities of practice. Tetapi what happened class, apabila saya dapat data dan saya dah buat analisis kan, sebab melibatkan focus group, ada 3 kali focus group dan ada 4 kali face to face interview. Banyak data yang saya ada, dan daripada data yang telah saya buat, apabila saya buat analisis, saya mendapati bahawa rupa-rupanya identiti cikgu ni bila saya nak kaji tentang online, saya kena melihat identiti mereka secara offline. Faham tak maksud saya? Offline ni maksudnya siapa mereka dekat sekolah. Ya, ada cikgu yang jadi ada cikgu baru yang ada pengalaman 1 hingga 3 tahun. Ada cikgu lama yang even menjadi penggubal soalan STPM. Ada cikgu yang menjadi JU, ada cikgu yang menjadi penolong kanan dan sebagainya. So that is actually their offline punya identity, who they are in the current situation dekat sekolah. Jadi dapatan saya menunjukkan maknanya identiti mereka secara offline dekat sekolah ni sebenarnya mempengaruhi juga macam mana mereka membawa diri apabila mereka masuk ke dalam grup secara online. Ya, misalnya contoh kalau cikgu-cikgu yang lama ni, walaupun ilmu dia banyak, bila masuk ke online mereka macam suppress themselves from sharing too much because dia kata, we are Malaysian, dia kata kita ni tak adalah nak share lebih-lebih, nanti orang kata kita show off pula. Macam tu pula saya katakan. So maksudnya, all in all, saya pendekkan cerita lah, nanti kan kita cerita pasal thesis your opening pula. All in all, apa yang saya nak katakan tadi, bahawasanya dapatan dalam kajian secara kualitatif, dia lebih bersifat kepada data driven. Ya, data yang kita ada, data yang kita dapati setelah kita analisis, itulah sebenarnya yang akan memandu apa dia jawapan kepada kajian kita dan boleh jadi mempengaruhi pula research question. And therefore apa yang terjadi kelas, setelah saya dapat macam tu, akhirnya saya terpaksa menambah satu lagi research question. Saya perlu memahami what are teachers offline and online identities. Nampak tak? Dia emerge, ya, proses itu dia tidak berlaku secara rigid. So of course dalam kuantitatif dia sangat orang kata berprosedur. You mesti ada penyelidikan, ada research question, you ada hypothesis, you ada research design, you collect data, you analyze, therefore you come up with the orang kata dapatan dan juga interpretasi. Tetapi di dalam kualitatif dia agak orang kata loose. Maksudnya
Dia tidak begitu kata sistematik. Walaupun tadi kita bercerita tentang kajian tu adalah sesuatu yang sistematik kan. Tetapi tidaklah bermaksud kualitatif. Ini bukan empirical. Dia tetap empirical, tetapi nature of research apabila kita buat kajian secara kualitatif ni, dia memberikan peluang banyak kepada kita untuk go back and forth. Sebab tu macam konteks saya tadi, akhirnya saya terpaksa menambah persoalan kajian which will never happen in quantitative research. Dalam quantitative memang kita dah fix dah. Oh, these are the hypotheses that you want to test and whatever it is, either significant or not, itulah dapatan dia. Tetapi di dalam kajian kualitatif dia mungkin kita perlu bergerak secara lebih fleksibel, kita perlu mungkin kita tak expect data ni wujud. Tiba-tiba responden kita kata macam tu. Tapi oleh kerana kita berpegang kepada ambil perspektif, whatever comes from our respondent, kita kena terima, betul tak? Kan? Betul tak kelas? Kita terima kan? So bila kita terima, maknanya kita mungkin perlu go back to our teori. Teori apa sebenarnya yang sebenarnya sesuai yang boleh kita guna pakai bila kita nak membuat kupasan di dalam discussion nanti tentang dapatan yang timbul daripada hasil analisis yang kita laksanakan. Boleh Boleh ke? Ataupun Boleh, makin keliru pula ni? Boleh. Okay, so slowly you try to put things together. Slowly. Okay, slowly but surely insyaAllah. Okay, seterusnya dalam kuantitatif. Okay, dalam kuantitatif kita ada apa? Dia berbentuk statik tetapi dalam kualitatif proses. Macam saya sebut tadilah. Dia dalam kuanti ni dia biasa statik. Dia dah tentu dah. Okay, lepas ni buat apa, lepas ni buat. Dia tak ada dah nak patah-patah balik. Tapi dalam kualitatif ni dia berbentuk proses, you boleh revisit balik, you boleh tengok balik, sesuai ke research question macam ni, sesuai ke kita collect data secara ini, adakah kita perlu menambah lagi responden kita? So itu adalah bentuk proses. Dan sama jugalah dia of course kuantitatif dia lebih berstruktur as compared to kualitatif. Okay, ni penting juga kelas. Bila kita bercakap tentang perbezaan antara kuanti dengan kuali ni, keyword dia adalah is about generalization. Dalam kuantitatif, bila kita buat kajian, tujuan kita juga bila kita melaksanakan kajian ni, kita sebenarnya nak mengeneralisasikan, kita nak infer dapatan kita ini kepada populasi. Okay, remember nanti kita akan belajarlah untuk mungkin bagi yang masih ingat, boleh ingat kan macam mana kaedah kita nak dapatkan sample size dalam kuanti, apa dia pengiraan, apa dia syarat-syarat untuk pemilihan dan sebagainya. Tapi tak apa, itu kita akan ada satu lagi kelas tajuk tentang sampling methods. So no worries about that. Tapi saya sentuh secara sedikit saja kat sini. Bila kita buat kajian secara kuantitatif, dan of course especially when it comes to the hypothesis, kita nak test hypothesis, pemilihan sampel mestilah dibuat berdasarkan pengiraan yang khusus. Pengiraan yang akan menentukan berapakah sebenarnya size sampel yang perlu kita guna pakai in order for us to be able to generalize our findings to the population. Contohnya kalau kajian kita, populasi kita, cikgu-cikgu di Selangor, contohnya mengajar tingkatan 4 yang menggunakan Google Classroom lah, ataupun kita assume bahawa all Form 4 teachers are using Google Classroom for teaching and learning, all this one. So, apa yang perlu saya buat ialah saya perlu dapatkan berapakah sebenarnya bilangan cikgu-cikgu sains di seluruh Selangor. Kemudian saya tengok yang tingkatan 4 berapa orang. Contohnya kalau di seluruh Selangor ni saya dapat populasi guru-guru tingkatan 4 yang mengajar sains adalah seramai 1,500 orang contoh. So saya kena mengira daripada 1,500 populasi, berapakah sebenarnya size sampel yang saya perlukan untuk membolehkan data itu saya generalisasikan kepada populasi saya. So kita perlu ada pengiraan lah, sama ada kita guna Graduate Morgan ke kita guna Cochrane pengiraan dan sebagainya. Kenapa? Kerana di dalam kuantitatif, aspek penting ialah kita nak membolehkan dapatan itu kita generalisasikan. Apa maksud generalisasi kelas? What do we mean by to generalize the findings to the whole population? What does that mean? Anyone? Boleh dipakai. Ya? Sila bercakap dengan lebih confident. Saya tak dengar sebab serentak kan. Silakan, siapa nak cakap tadi? Sila. Boleh dipakai secara umum. Okay, dipakai secara umum. Okay, lagi? Anyone? Mewakili semua. Okay, mewakili semua.
Okay. So maksudnya macam ni lah katalah kalau kita buat kajian kan, dalam kajian kita ada satu sample size, bilangan responden yang tertentu yang mengikut pengiraan cukup untuk mewakili populasi. Kemudian kita buat test. Katalah hipotesis kita tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara guru lelaki dengan guru perempuan dari sudut kemahiran menggunakan Google Classroom. Okay. So assumption kita ialah cikgu lelaki ke cikgu perempuan tak ada beza pun. Semuanya berkemahiran. Jadi bila kita test, kita buat t-test, kita akan dapati bahawa mungkin dapatan kita terdapat perbezaan yang signifikan. Oh, rupa-rupanya cikgu lelaki dengan cikgu perempuan berbeza. Dia punya kemahiran menggunakan Google Classroom. Guru perempuan lebih tinggi kemahiran berbanding guru lelaki. Sorry lah sebab saya perempuan, saya kena naikkan perempuan sikit lah. Jadi guru perempuan lebih tinggi dia punya kemahiran menggunakan Google Classroom berbanding cikgu lelaki. Okey, apa makna dia kelas? Maknanya kalaulah sampel saya menunjukkan bahawa cikgu perempuan lebih tinggi kemahiran berbanding cikgu lelaki, macam mana kita nak generalisasikan? Kita berbalik kepada siapa dia populasi kajian kita, itu cikgu-cikgu di Selangor. Kan, jadi maknanya kita kata bila kita buat kajian secara inferential statistik, kita buat t-test tu tadi, bila dapatan saya menunjukkan cikgu perempuan lebih tinggi berbanding cikgu lelaki dari sudut kemahiran menggunakan Google Classroom, bermakna di Selangor ini, di seluruh Selangor ini memang cikgu perempuan lebih tinggi kemahiran dia berbanding cikgu lelaki. Faham tak? Itu maksud generalisasi. So kita kena define siapa dia populasi kita. Kalau populasi kita Selangor, maka generalisasi kita kepada Selangor sajalah. Tapi kalau melibatkan populasi kita adalah seluruh Malaysia, maka kita boleh generalisasikan dia kepada seluruh guru-guru di seluruh Malaysia. Okey. Ada soalan? Okey, baik. So dalam kualitatif, kalau dalam kuanti dia berpaksikan kepada macam mana dia nak mengeneralisasikan, dia nak inferkan dapatan itu kepada populasi, tetapi dalam kualitatif dia nak generalize tak? Melibatkan proses generalisasi tak dalam kuali ni kelas? Tak ada tak ada tau. Kita tidak melihat. Kerana apa? Kerana tujuan kita buat kualitatif ni ialah kita nak memahami satu konteks itu secara inside out. Sebab itu kalau kita tengok nanti dalam bab sampling teknik nanti ataupun numbers of respondents untuk both ni dalam kuantitatif, dia melibatkan jumlah yang lebih ramai, melibatkan pengiraan in order for us to get the kata enough participants yang mewakili respondents, yang mana kalau kita kurang dia akan melibatkan ralat satu, ralat satu. Tetapi dalam ralat persempelan. Tetapi dalam kualitatif we don't care about how many respondents should we have in order for us to generalize, because di dalam kualitatif we are not trying to generalize the findings to the population. Rather, we are trying to understand the context of research as it is. Maknanya di dalam kualitatif ni mungkin ada pelajar tanya saya, doktor, berapa orang sebenarnya yang ideal responden yang perlu kita ada kalau dalam kajian kualitatif? Ada siapa-siapa boleh jawab tak? Minimum 5. Minimum 5. Okey, citation dari buku mana tu? Daripada apa yang lecturer cakap sewaktu degree. Okey, lecturer tu ada bagi citation tak? Oh, saya tak ingat. Okey, alright. Yang lain? Silakan. Tak pasti Okey. So sebenarnya di dalam kajian secara kualitatif ni, there is no rule of thumb in the selection of all the number of respondent that we should have. Ada kajian melibatkan seorang saja responden. Boleh. Tetapi apa sebenarnya yang memastikan bahawa itu yang menjadi sandaran kepada kita ialah, nanti kita akan masuk juga dalam, saya ingat dalam tajuk pengumpulan data nanti. Dalam kajian kualitatif, it's not the matter of how many respondents you have, but it is more importantly is that responden kita itu, data yang kita collect itu mencukupi untuk kata menjawab soalan kajian kita, dan data yang kita collect itu boleh mencapai level of saturation. Ni banyak istilah-istilah kan. Okay, level of saturation. Maknanya sebab tu dalam kualitatif, even though for example you only have 4 or 5 respondents, tetapi kita tidak cukup dengan sekali interview. Okay?
Ataupun selain pada kita interview, kita kena tengok, kita collect data menggunakan kaedah lain pula. Kita kena tengok, kita kena buat observation, kita kena tengok document analysis, kita tengok hasil kerja pelajar. Okay? Dan itulah sebenarnya yang akan meningkatkan trustworthiness ataupun conformability dan sudut reliability data di dalam kajian secara kualitatif. Ya. Okay, tak apa, itu nanti kita akan tengok secara ni lah, saya tak nak pergi secara mendalam, tetapi cukup untuk saya tekankan di sini bahawa di dalam kajian secara kuantitatif, it's meant for generalization, tetapi dalam kualitatif, it is not meant for generalization. Rather, we just want to understand the context, the very context of our research inside out. Kita nak memahami secara mendalam, tetapi dalam kajian kuanti dia secara orang kata in breadth. Tetapi kualitatif secara in breadth. In depth. In breadth versus in depth. Okay. Sikit lagi. Kuantitatif melibatkan data yang hard reliable data, tetapi kualitatif datanya lebih berbentuk deep data ataupun rich data yang kaya lah, tetapi yang ni dia berbentuk reliable. Sebab tu kita buat test untuk reliability test di dalam kajian secara kuantitatif. Dan dalam kuantitatif melibatkan makro, which is bigger, as compared to kualitatif lebih bersifat micro. Dalam kuantitatif, dia melibatkan artificial settings, tetapi dalam kualitatif melibatkan natural settings. Means that kita dalam kualitatif, we are not trying to change anything, we just accept as the way it is. Tetapi dalam kuantitatif ni, sometimes especially kalau kita buat kajian secara per kelas, kita buat kajian secara eksperimental kan. What happens apabila kita melaksanakan kajian secara eksperimen, kita sebenarnya impose sesuatu, intervention. Kita ada satu intervention, kita nak tengok, okay, macam tadi contoh pembelajaran bahasa Arab kan, kita nak tengok apakah kesan penggunaan bahan augmented reality kepada tahap penguasaan vocabulary pelajar-pelajar darjah 2 contoh. Okay, so kita meletakkan satu intervention which is artificial setting into the classroom in order for us to test the effectiveness of kita punya setting yang kita buat lah. Maksudnya in this case, apa dia intervention yang kita buat, kita nak tengok dia punya kesan dia. But on the other hand, dalam kualitatif, we are not trying to change anything, we are not trying to impose anything onto our respondents, but rather we want to understand why and how. Kenapa perkara tu berlaku dan bagaimana dia berlaku dan apa dia sebenarnya makna di sebalik dapatan itu. Okay, so secara basically saya harap you all boleh nampak lah, inilah perbezaan antara kuanti dengan kuali. Banyak tak beza di kelas? Banyak dok. Kan? Dia Banyak. betul. Okay. So dia sangat kontras kan? Dia sangat kontras. Maknanya, so maksudnya di sini, you faham tak maksud bila kita sebut tentang epistemologi tadi, berbalik pada epistemologi, mazhab tadi, mazhab kuantitatif inilah dia punya pegangan dia. Ya, kalau nak buat kajian data you mesti bentuk numbers, mesti dalam bentuk researchers adalah orang yang expert ya. Researcher jauh, kita hanya untuk nak test dan sebagainya. Tetapi di dalam paradigm ataupun di dalam mazhab kualitatif, these are kepercayaan ataupun prosedures yang perlu kita laksanakan. So jelaskan tentang apa sebenarnya maksud secara paradigm ataupun epistemologi itu tadi. Mazhab-mazhab macam mana, how we go about doing any research based on whatever paradigm that we are believing in. Alright? Boleh Okay. Boleh. Boleh. Boleh, doktor. InsyaAllah boleh. Doktor nak tanya. Ya, sila. Soalan ni mahal tau. Siapa yang tanya tu, harga dia RM100, silakan. Ada tak pengkaji yang menggabungkan? Of course. Kita kan ada satu tajuk tentang mixed method. Okay, mixed method di mana kita menggabungkan kuantitatif dan kualitatif. Tetapi masuk gabung kat sini Cikgu Aidilfitri Cikgu lahir raya ke? Ya, lebih kurang macam tu doktor. Seronoknya. Okay. Setiap hari raya boleh sambut hari jadi lah ya? Satu sawal. Seronok. Tahniah. Okay, berbalik kepada tadi. Bila kita kata kita combine, tidak maksud kita buat maksudnya kita cacah marbarkan dia tau cikgu. Sebab dalam mixed method nanti kita akan tengok dia ada fasa-fasa dia. Sama ada you nak buat secara exploratory ataupun you nak buat secara explanatory. Ya, maknanya sama ada kita nak buat fasa kuantitatif terlebih dahulu. So kita collect data secara kuantitatif, maknanya masa fasa kuanti kita gunalah ni mazhab ni. Kita gunalah pendekatan kuanti ni.
So habis, selepas kuanti, barulah kita masuk pada fasa kedua dia dalam matematik, itu kualitatif. So masa kualitatif kita gunalah pula pendekatan ini. Ya, dari sudut pengumpulan datanya, dari sudut pemilihan sampelnya dan sebagainya. Okay, or the other way around. Dalam mixed method boleh jadi qual ataupun qual atau boleh jadi sequential. Itu nanti kita akan tengok secara lebih terperinci bila kita masuk tajuk mixed method. Okey, cikgu? Okay. Doktor, Ya, sila. so maksudnya mixed method tu, is that the same as triangulation? Triangulation? Of course, yes. Dalam proses mixed method, we will deal with the triangulation process. In which kita perlu menggabungkan, maksudnya data daripada kuali dan kuanti itu perlu compensate each other. Perlu compensate each other. So maksudnya di sinilah wujudnya keperluannya untuk seseorang penyelidik itu menguasai cara macam mana dia nak triangulate, macam mana dia nak combinekan data kuanti dengan kuali itu agar menjadi satu dapatan yang bermakna. Okay, so saya rasa kita boleh bincang lebih terperinci bila kita masuk tajuk mixed method lah. Cikgu Anan? Okay, terima kasih. Alright. So ini lebih kurang juga, nanti you all boleh tengok dalam slide, boleh download nanti. Ini saya ambil daripada Merriam. Perbezaan jugalah, saya rasa more or less lebih kurang sama seperti yang tadilah. Focus of research dia, apakah filosofi yang digunakan, apakah goal investigation, hinggalah kepada finding. So saya tak pergi secara terperinci lah untuk slide ini. Okay. So apa di antara research design ataupun reka bentuk penyelidikan yang sesuai di bawah kualitatif ataupun interpretivist paradigm? Kita ada biografi, kajian biografi, kita ada case study, kita ada kajian tentang etnografi, kita ada kajian tentang fenomenologi dan kita ada juga pendekatan menggunakan grounded theory. So semua ni saya tak akan syarahkan dulu untuk hari ini kerana tajuk-tajuk research design ini saudari sebenarnya yang akan bentangkan. Sebab nanti mungkin minggu depan ataupun minggu lagi satu kita akan bentuk kumpulan sebab saya rasa macam mungkin seminggu dua ni mungkin ada yang penambahan yang ada join in, ada yang tukar kelas dan sebagainya. So kita tunggu dulu sehingga kelas ini benar-benar mantap dari sudut bilangan pelajar. You all akan bentuk at least 8 atau 9 kumpulan lah yang mana kita akan berikan tajuk-tajuk dan apa yang berlaku ialah di dalam kumpulan you all kena kaji tentang research design ini dan juga membuat pembentangan. Tapi macam saya katakan tadi, kalau you all refer kepada website saya tadi tu, you all boleh tengoklah contoh-contoh pembentangan yang sebelum-sebelum ini dilakukan, mungkin boleh dapat sedikit idea lah. Alright. So ini contoh untuk reka bentuk di bawah kualitatif. Manakala di bawah kuanti mungkin kita boleh gunakan survey, boleh gunakan regression, eksperimen, correlation dan sebagainya lah. So ini saya tak perlu nak syarahkan dulu juga. Okay, so bila kita sebut tentang kuanti dia berbentuk didaktif didaktif di mana inilah proses-proses yang perlu dilalui, kata langkah-langkah yang perlu you all lalui apabila melaksanakan kajian secara kuanti. Tengok apa itu teori, apa itu hipotesisnya, apa dia research design, kemudian device measures of concept, macam mana kita nak collect data dan kita pilih di mana kita nak buat kajian, kemudian kita pilih siapa yang akan menjadi responden kajian kita dan melibatkan kepada teknik persampelan lah dan juga pengiraan size sampel yang sesuai agar macam saya katakan tadi sampel itu cukup untuk mewakili populasi kita. Sebab kalau kita kurang daripada bilangan minimum yang dicadangkan apabila kita buat pengiraan tu, maka kita sebenarnya telah kata commit apa yang dikatakan sebagai ralat persampelan. Ralat persampelan bermakna sampel kita itu tidak cukup, bilangannya tidak cukup untuk mewakili populasi. So what happen is, kalau sekiranya sampel kita itu tidak cukup mewakili populasi, kita tidak boleh nak infer dia. That means you will never be able to conduct any inferential statistics. Inferential statistics means contohnya macam t-test, ANOVA, ANCOVA, regression, what not lah. Itu nanti kita mungkin boleh bincang secara lebih terperinci untuk kelas-kelas yang akan datang. Kemudian kita administer kita punya research instrument ataupun in other way we collect our data. Kita proses data kita analyse dia, kita come up with the findings and the conclusion dan kita buat write up ataupun penulisan.
Okay, di dalam kualitatif dia berbentuk induktif. Maksudnya dia ada way around lah. So ini kita decide on a question you want to study. Apa dia persoalan kajian kita. Ini saya rasa kita akan exercise nanti bila kita bercakap tentang tajuk problem statement dan juga research question, right? Kemudian lepas kita buat tu, kita buatlah literature review, lebih kurang juga dengan kuantitatif. Dan we have to evaluate whether qualitative research is the right fit. Sama ada okey ke kita nak buat ataupun mungkin kita perlukan pada hypothesis. If it happens that kita rasa which is more suitable for us to have hypothesis, then you have to revert to quantitative punya pendekatan. Consider juga sampling size juga. Choose apa dia metodologi yang kita nak gunakan. You collect your data, you analyse your data dan do the write up. Okay. So dalam research approach tadi macam saya katakan tadilah, kuantitatif bersifat diduktif, kualitatif bersifat induktif. Okay. Apa maksud diduktif kelas? Ni kalau saya buat macam ni supaya you all boleh, bila saya buat visual macam ni, you all boleh senang relate, boleh ingat secara mnemonik dalam ingatan kita. Diduktif ni anak tangga dia turun ke bawah tau. Ya, itu dikatakan sebagai waterfall. So dalam diduktif kita bermula dengan teori, kita come up dengan hypothesis, kita do some observation, or in other words we collect our data, dan barulah kita confirm teori yang kita guna pakai itu benar ataupun tidak. Okay, so dalam diduktif ni, reasoning works from the more general to the more specific. And sometimes it is called top-down approach. Sebab dia turun ke bawah kan. And then conclusion follows logically from the premises ataupun fakta yang kita ada. So kita ada teori, and kita cuba buat hypothesis, assumption kita based on the theory, kita collect data dan kita confirm. Kalau itu maksudnya berlakunya kata perbezaan ke, ada hubungan yang signifikan, maka kita test hipotesis dan akhirnya maknanya teori kita itu sesuailah di dalam konteks kajian kita. On the other way around, kita ada induktif di mana anak tangga ni menaik. Dipanggil sebagai hill climbing. Kalau kita lihat di sini, inductive reasoning works with the other way. Moving from specific observation to a broader context. Kalau tadi daripada general into specific, tetapi yang ni daripada specific kepada broader. Sebab tu dikatakan tadi teori emergent kan. Bila kita sebut pasal interpretivism tadi, dia berbentuk teori emergent. So, and sometimes it is called bottom up, and conclusion is likely based on premises ataupun fakta yang kita ada dan involves in the degree of uncertainty. Macam kita katakan tadi dah, of course bila kita bercakap tentang kajian secara kualitatif, we are actually dealing with lots of uncertainties. Kita tak pasti. Kita terjun ke lapangan, kita tak tahu apa jawapan yang akan kita dapat daripada responden kita, but whatever comes from our respondent, that is the findings or that is the truth that we have to accept whether we like it or not. Dan sebab tu bila kita buat interview, you tak boleh tahu macam kita tanya dengan cikgu kan, apa pendapat cikgu tentang Google Classroom? Dia kata, saya rasa Google Classroom ni susah lah, internet pun ni kan. Kita sebagai researcher kita kata, bukan ke Google Classroom ni bagus? Nampak tak? Maksudnya kita cuba untuk mengubah pendirian responden kita. Tak boleh kita tak boleh macam tu. Ataupun macam awal-awal kita frame soalan kita, cikgu setuju kan yang Google Classroom ni bagus kan? Kita dah buat soalan macam tu, cikgu tu pun nak jawab tak sampai hati kan, sebab nampak you bersungguh sangat. Jadi maksudnya kita tidak boleh masa kita buat interview tu, soalan kita mesti totally open. And whatever comes from our respondents, that is the truth. You can't never influence jawapan dia. Kita tak boleh nak tweak supaya dia menjawab mengikut apa yang kita percaya ataupun kita nak dengar. Alright? Okay. Kenapa approach itu memainkan peranan yang penting? Kenapa sebagai seorang researcher you have to well versed in terms of what approach should I choose and why? More importantly is why kita nak pilih pendekatan itu. Kerana apa kelas? So inilah kerana setiap pendekatan yang kita gunakan, apa juga paradigm yang kita guna, apa dia research design yang kita pilih, apa dia data collection yang kita nak terima pakai, dia sebenarnya akan mempengaruhi apa di kelas? These 4 aspects. Itu pertama,
apa di research questions yang kita nak tanya. Ya, soalan kajian dalam kajian kuanti tidak sama dengan soalan kajian di dalam kuali. Cara kita menulis research questions tu might be different. Okay, and then methods that you use to collect data. Kalau kajian kita tentang eksperimen, kita tentulah memerlukan data berbentuk skor misalnya sebab kita nak buat t-test kan. Tapi kalau kajian kita lebih kepada case study, kita nak memahami orang kata macam mana contohnya pesakit-pesakit COVID yang telah yang mengalami pesakit COVID tu deal dengan penyakit dia contohnya kan. So kita mungkin perlu kepada interview sebab kita nak tahu insights tentang cerita mereka, kita tak buatlah secara kuantitatif. And of course, what type of data that you collect. Sebab daripada method ini akan mempengaruhi data yang kita nak collect itu, sama ada data itu dalam bentuk data yang nature dia kuanti, numerical, ataupun data dalam bentuk kualitatif ataupun sentences ataupun words tadi. And last but not least, dia juga akan mempengaruhi teknik yang kita gunakan untuk kita menganalisis data kita. Ya, sebab data kuanti berbeza dengan data kuali. Ya. And then research question juga hypothesis juga akan mempengaruhi apa dia inferential statistik yang kita nak gunakan. Ya, misalnya kalau kita nak melihat perbezaan, kita gunakanlah inferential statistik yang mengukur perbezaan. Ya. Kalau kita nak melihat hubungan, of course kita melihat kepada statistik seperti Pearson correlation kan, macam tu. Okay, so basically itu sajalah yang saya nak share dengan saudari tentang epistemological consideration, dan kita telah pun melihat 4 paradigm, tetapi kita kupas lebih mendalam tentang 2 yang utama, itu interpretivism dan juga positivism, dan kita pun telah melihat apa dia sebenarnya perbezaan dari sudut pegangan bagi mazhab-mazhab ini. Kalau kuanti macam ni, kuali macam ni dan sebagainya, dan kita juga telah melihat apa dia antara mungkin pendekatan yang sesuai lah, dan juga orang kata rasional di sebalik kenapa kita nak buat kajian secara kuanti, kenapa kita nak buat kajian secara kualitatif. And last but not least, inilah kenapa kita perlu faham terlebih dahulu kelas sebelum kita nak buat kajian ni. You have to know what is your epistemology. Dan barulah kita boleh go about doing the next kata phase of our research, which is planning. Kan, sebab kalau kita tak faham tentang epistemologi ni, kadang-kadang kita akan tersasar. Maksudnya kita mungkin gabung jalin pula. Kalau kata kita tak faham bahawa dalam kajian secara interpretivis ni, it's not meant for generalization, tiba-tiba kalau sebab kita tak tahu ilmu, maka kita cuba untuk generalisasikan pula. Kita buat kajian secara case study tapi kita buat generalisasi pula. So maksudnya that's why lah it is important for you to understand why we need to get insights on what should be the best epistemology yang perlu kita ambil sebelum kita membuat decision tentang kajian yang kita nak lakukan. Alright. Okay, semua macam tak bernafas je dengar tu. Okey ke tak ni? Okey doktor. Memang tajuk epistemologi ni perlu saya kupas secara mendalam jugalah. Macam sebab dulu pun saya tak faham kan, kenapa kita nak faham tentang epistemologi ni, apa pentingnya beza antara interpretivis dengan positivis kan. Tetapi saya harap hari ni you all boleh nampak lah kenapa kita perlu faham apa perspektif yang kita nak guna pakai. You nak tahu topik apa you nak pakai bila buat kajian. You nak pakai topik kuanti ke topik kuali ke. Okay. But sometimes bila ada ataupun ada you all ni dah datang ni dah bisik pada diri sendiri, apa pun kajian aku mesti buat secara kuanti. Sebab kualitatif ni lama, ataupun dia ada way around. Macam setengah-setengah juga ada pelajar yang cakap kat saya, doktor saya nak buat kualitatif je sebab saya tak pandai statistik. Boleh tak macam tu? Boleh tak you come with that kind of stigma dan pemikiran? Boleh, tapi selepas ni saya harap boleh buanglah campak jauh-jauh. Jangan ada stigma itu, kerana apa dia kelas? Yang akan menentukan sama ada kita nak guna interpretivis ke positivism dia adalah apa dia? Research question kita. Apa isu yang kita nak kaji dan apa di research question yang comes after that, barulah kita boleh kena pasti, oh kalau research question macam ni, ini bentuk data yang saya perlukan. Kalau ini bentuk data yang saya perlukan, maka saya perlulah menggunakan either kuantitatif ataupun kualitatif.
Okay, so saya harap jangan ada stigma lah kata takutlah kuanti-kuanti ni, takutlah statistik ni. Jangan risau, statistik senang je, tak ada hal pun ya. Tapi mungkin ada yang kata macam orang kata kualitatif ni senang lah, tak payah belajar statistik. Saya akan menyanggah secara 100% ya, kerana pengalaman saya lah. Masa saya buat Masters di UPM, saya memang deal with 100% qualitative research. Ya, kajian saya tentang penggunaan komputer tu tahun 2007 dulu Saya melihat condition, Alice condition yang membantu kepada penggunaan komputer di dalam PMP bagi cikgu-cikgu. So memang fully quali. Apabila saya buat proposal untuk buat PhD tahun 2008, masa tu SEM, Structure Equation Model, which is quantitative lah. Kalau you pernah dengar tak SEM? Structure Equation Model, which is a second generation of kata quantitative data analysis. Masa tu tengah kebabum so saya kata okay, mesti ni saya masuk dalam saya punya proposal. Lepas tu bila saya hantar dekat University of Nottingham, apa feedback yang saya dapat ialah masa tu saya punya potential supervisor lah, Golden Choice. Dia kata, sorry Fariza, we have to recheck your proposal, but if you would like to venture into qualitative, then you are most welcome to be my supervisor. So and then my second supervisor cakap, dia kata because in the UK we don't believe in numbers. I think that is a very bold statement coming from professors from UK. Tak percaya dengan numbers, melampau lah kan. Sebab saya memang datang daripada kuanti kan. Macam sakit hati rasa, macam my self esteem tu jatuh ke bawah tau. Alamak, kata macam mana saya nak deal dengan kualitatif ni. But slowly saya mula belajar tentang itulah, macam saya katakan mula-mula masa saya sampai ke UK. Tapi saya di Semenyih saya mendaftar di Semenyih campus, tapi saya ke sanalah untuk jumpa dengan supervisor when I have collected my data. So the first thing yang Gordon Joyce tanya dengan saya, Fariza, tell me about your epistemological stance. Saya masa tu menggelupur, apa benda ni kan. Sebab itu tak biasa, macam saya katakan masa kat UPM langsung tak ada perkataan epistemologi, langsung tak ada tentang kualitatif. Everything is about quantitative. So itulah saya slowly belajar, ada few friends lah daripada Palestin, ada dari Angola, ada, kami duduk sekali masa over lunch tu, saya minta dia orang brief lah what is actually epistemological stance dan sebagainya. Dia orang terang dengan cara yang sangat mudah, dan akhirnya saya faham kenapa saya perlu memasukkan apa dia pendirian epistemologi saya dalam kajian, kerana dia akan menentukan kata perspektif kajian kita tu. Dia akan menentukan apa dia data collection yang kita nak buat. Dia akan menentukan apa dia cara kata penyampaian ataupun kupasan yang kita nak buat dalam 45 itu tadi. Itu nanti. Okay? So saya harap begitulah ya. Saya harap you all boleh pegang benda ni sebagai satu panduan lah. Itu orang kata macam prerequisite lah sebelum you venture into doing more kata phases of your research. Itu sebenarnya yang you all kena clear cut dulu. Apa sebenarnya kajian saya ni begini kan. Kalau dalam kuanti apa do's and don'ts, and the other way around lah. Okay, mungkin saya buka kepada satu atau dua soalan. Kita ni cukup masa ya. Sometimes kelas kita boleh jadi longer, and sometimes boleh jadi lebih pendek, shorter. But most of the time shorter. Tapi hari ni mungkin banyak sikit yang saya nak kongsi. So itulah, kita dah hampir ke pukul 1. Any question, class?